Assalamualaikum, saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Asfar, Ketua Kumpulan 4, dan kami akan mengangkat tajuk tentang kesukaran pengeluaran zakat perniagaan semasa COVID-19. Antara ahli-ahli kumpulan saya adalah terdiri daripada Nurul Amirah Ashrani binti Romzi, Nur Hayati binti Salim, Nur Fadli Sakinah binti Umar, dan Umayyah Wulandari binti Dazini. Kita mulakan dengan pengenalan. Zakat ialah mengeluarkan sebahagian daripada harta kepada golongan tertentu apabila cukup syarat-syaratnya. Golongan tertentu ini terbahagi kepada 8. Yang pertama ialah golongan fakir, yang kedua adalah golongan miskin, ketiga adalah golongan amil, keempat adalah golongan mu'alaf, dan kelima adalah golongan rikab, dan keenam merupakan golongan gharimin, ketujuh adalah golongan fisabilillah, dan akhir sekali adalah golongan ibn sabil. Zakat ini terbahagi kepada 2 jenis. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah ini diwajibkan ke atas semua umat Islam. Dan yang kedua adalah zakat harta. Zakat harta terbahagi kepada 10. Yang pertama adalah zakat pendapatan, zakat wang simpanan, zakat KWSP, zakat saham, zakat emas dan perak, zakat perniagaan, zakat hasil binatang ternakan, zakat hasil pertanian, zakat hasil laut, dan zakat rikas dan makdin. Di antara 10 jenis zakat harta ini, kami telah tertarik untuk membuat kajian ke atas zakat perniagaan, di mana zakat perniagaan ini adalah hasil daripada harta perniagaan, sama ada berasaskan pembuatan, perhubungan, perikanan, perkapalan, dan sebagainya. Zakat perniagaan ini juga merupakan penyumbang kedua terbesar dalam zakat harta. Di sebalik kejayaan ini, kami ingin mensyungkil lebih lagi mengenai pembayaran zakat perniagaan, terutamanya ketika di musim COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Fadli Sakinah binti Umar, nombor metrik PG 2011-0362. Saya akan menyambung pembentangan ini berkaitan dengan objektif kajian. Penulisan ini dilakukan adalah untuk mencapai beberapa objektif. Yang pertama adalah mengkaji pengetahuan masyarakat berkaitan zakat perniagaan. Yang kedua, menyelidik kesukaran menunaikan zakat sepanjang COVID-19. Dan yang terakhir adalah mengkaji hikmah menunaikan zakat perniagaan. Diharap penulisan ini mampu menjana idea untuk menyelesaikan masalah yang berbangkit, di samping memberi manfaat baik kepada peniaga maupun masyarakat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Umayyah Wulandari binti Nasiman akan membentangkan berkaitan tinjauan literatur yang telah dijadikan panduan untuk menjalankan kajian ini. Terdapat 3 kajian lepas yang telah dijadikan rujukan, iaitu yang pertama, kajian berkaitan gelagat kepatuhan zakat perniagaan yang telah dijalankan oleh Ram Al-Jafri Sa'ad. Berdasarkan kajian ini, didapati bahawa seorang individu atau seorang peniaga cenderung untuk membayar zakat perniagaan sekiranya ianya memberi keuntungan kepada mereka, dan keputusan mereka untuk membayar zakat juga dipengaruhi oleh orang-orang terdekat sekeliling mereka. Kajian lepas yang kedua yang turut dijadikan rujukan adalah berkaitan dengan isu dan cabaran yang telah dijalankan oleh Muhammad Zaki Razali. Berdasarkan kajian ini, terdapat 3 isu yang telah dibincangkan, iaitu yang pertama, isu berkaitan dengan ketiadaan dogat cukai perniagaan. Berdasarkan Akta Cukai Pendapatan 1967, hanya individu yang layak memohon rebhat cukai pendapatan berdasarkan jumlah zakat yang telah mereka bayar. Akta ini tidak diperuntukkan pada syarikat dan entiti korporat. Oleh sebab itu, kebanyakan syarikat memilih untuk bayar cukai berbanding membayar zakat perniagaan. Isu kedua yang dibincangkan adalah berkaitan dengan peruntukan undang-undang kutipan zakat perniagaan yang longgar. Hal ini membuka ruang kepada mereka yang tidak membayar zakat lolos dengan mudah. Membayar zakat adalah merupakan salah satu ibadah yang telah difardukan oleh Allah SWT. Walau bagaimanapun, segelintir daripada mereka hanya akan membayar zakat sekiranya disokong oleh undang-undang. Isu yang ketiga yang turut dibincangkan adalah berkaitan kekeliruan terhadap pihak yang mewajibkan zakat perniagaan ke atasnya.
Kajian lepas yang ketiga yang turut dijadikan rujukan adalah berkaitan dengan faktor-faktor halangan potensi zakat perniagaan yang telah dijalankan oleh Muhammad Ishaq Muhammad Ibrahim. Berdasarkan kajian, terdapat 3 faktor yang menjadi halangan terhadap potensi zakat perniagaan, iaitu yang pertama berkaitan dengan kekurangan ilmu pengetahuan serta ilmu penilaian dan penaksiran zakat. Yang kedua adalah berkaitan hubungan pusat zakat dengan pihak peniaga. Faktor yang ketiga adalah rekod kewangan peniaga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Nadine Nurul dan semua rakan-rakan. Nama saya Nurul Amira Ashrani binti Romzi, nomor matriks biji 20110073. Saya akan membentangkan bahagian metodologi kajian dan juga puncak kesukaran untuk membayar zakat perniagaan ketika COVID-19. Bagi metodologi kajian kami berbentuk kajian tinjauan di mana kami mengumpul dan mendapatkan maklumat daripada responden yang ramai. Bagi instrumen kajian pula kami menggunakan kaedah kualitatif yaitu rujukan melalui perpustakaan dan internet dan kaedah kuantitatif yaitu melalui borang soal selidik. Bagi cara mendapatkan responden pula kami memilih responden dalam kalangan para peniaga dan mengedarkan borang soal selidik melalui Google Form. Bagi puncak kesukaran untuk membayar zakat perniagaan ketika COVID-19 pula, terdapat 8 punca yang dinyatakan dalam Google Form. Yang pertama ialah tahap kesedaran yang lemah tentang kepentingan membayar zakat. Yang kedua, sikap malas mengambil serius berkaitan pembayaran zakat. Yang ketiga, akta dan undang-undang yang lemah. Yang keempat, tiada keyakinan dengan institusi pungutan zakat. Yang kelima, beranggapan bahwa zakat hanya sebagai beban. Yang keenam, tidak tahu cara pembayaran zakat atas talian. Yang ketujuh, kerisauan terhadap wabak penyakit, dan yang terakhir ialah mempunyai keraguan untuk melakukan pembayaran zakat atas talian. Melalui dapatan kajian yang diperoleh daripada Google Form, dapat kita lihat bahwa peratusan tertinggi bagi responden yang menjawab ya adalah pada puncak kerisauan terhadap penyakit berjangkit yaitu sebanyak 90%, manakala yang beranggapan bahwa zakat hanya sebagai beban merupakan peratusan tertinggi bagi responden yang menjawab tidak yaitu sebanyak 86,67%. Antara hikmah mengeluarkan zakat perniagaan ialah memupuk rasa syukur dalam diri. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup masyarakat Islam. Yang ketiga, mendapat keberkatan hidup. Yang keempat, mendapat pahala. Dan yang terakhir adalah membantu mereka yang memerlukan. Rumusan daripada kajian kami adalah mendapati bahawa peniaga masih mampu membayar zakat walaupun menghadapi kesukaran akibat wabak pandemik COVID-19 pada masa ini. Kesukaran utama yang kami peroleh adalah peniaga mendapat kesukaran membayar zakat kerana mereka takut akan jangkit wabak terhadap diri mereka berserta keluarga mereka. Dan manfaat pula yang kami peroleh yang disetujui ramai iaitu mereka mempercayai bahawa mereka akan mendapat keberkatan dalam kehidupan pada masa akan datang. Oleh itu, kajian yang dijalankan pengkaji mendapat keputusan yang kami ingini. Sekian, terima kasih.